Mana kakak punya slide? Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Oh, Idina, suara kamu dah jelas dah. Kamu guna lain Kamu guna gadget lain ke? Idina? Biasa suara Idina macam perlahan. Okey, kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, Azalia baca doa sebelum belajar. Yang lain sebut tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fakinna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma awina bil im wa zayyina bil him wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Terima kasih Azalia. Semua sekali tahun 4 Al-Farabi. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bikhair. Alhamdulillah. Alright. So alhamdulillah dapat kita berjumpa untuk kelas bahasa Arab bermula 11.30 sehingga 12 suku insya-Allah. So hari ni kita buat bahasa Arab boleh? Sebab imla dia indah sikit sangat. Kita buat bahasa Arab, kita nak ulang kaji bahasa Arab tajuk. Tengok tajuk dulu, tajuk apa yang kita akan ulang kaji untuk hari ini. Okey, kalau buku teks, kita akan ulang kaji pelajaran ketiga iaitu Asmaul Isyarah. Alright? Kita akan ulang kaji tajuk Asmaul Isyarah. Ini adalah pelajaran ketiga. Jadinya waktu kita belajar ni hari tu saya rasa kita dekat sekolah lagi. Okey, tapi sebelum tu saya tunjukkan kamu dulu lagu Isim Isyarah. Okey. Okey, jelas tak dengan ni tu? Kamu tengok buku, dia ikut dalam buku tu. Okey, dapat tak? Dengar. Ke laju sangat? Dia bermula daripada haza hazihi. Lepas tu baru diikut urutan. Haza hazihi hazani hatani haulai. Kemudian baru dia pergi kepada lil ba'id. Zalika tilka zanika tanika ulaika. Susunan dia. Okey, saya ulang balik. Tengok buku teks. Sama kena rujuk buku teks yang ada kotak-kotak warna hijau muka surat 16 dan 17. Alright. Okey, dah lah cukup. Okey, itu adalah lagu Asmaul Isyarah. Kalau kamu ingat lagi lah, Asmaul Isyarah ni dia terbahagi kepada dua. Okey, apa dia yang terbahagi kepada dua tu? Lil-Qarib dan Lil-Qarib. Okey, bagus. Isim isyarah, maksud isim isyarah. Kata isyarat. Tunjuk. Sekejap, saya tengah buka buku teks.
Okey, kata tunjuk. Okey, kemudian bila kamu dah tahu apa dia isim isyarah, kamu kena tahu pula isim isyarah ni dia terbahagi, dia pecah kepada dua, iaitu La, lil lil ba'id dan lil qarib. lil qarib dulu, baru lil ba'id. Yang pertama lil qarib dan yang kedua adalah lil ba'id. Ma makna lil Dekat. qarib? Apa maksud lil qarib? Dia dekat. Yang ini. Tu yang dia nyanyi tadi. Isim isyarah. Macam mana lagu dia? Isim isyarah ada dua. Lil qarib dan lil ba'id. Lepas tu dia nyanyilah. Haza hazihi. Lepas tu hazani. Lepas tu hatani. Diikut turutan ni. Haulai. Kenapa haza hazihi? Dia dalam lil qarib untuk yang dekat dia pecah pula kepada muzakkar dengan muannas. Muzakkar apa dia? Lelaki. Muzakkar ni lelaki, muannas perempuan. Lepas tu dia pecah pula kepada tiga, mufrad, musanna dengan jamak. Mufrad satu ataupun seorang. Musanna dua. Jamak mesti lebih daripada dua. Tiga dan seterusnya. Okey, itu lil qarib. Haza, hazihi. Apa maksud haza, hazihi ni? Itu. Ini. Kalau dekat, kalau bahasa Melayu pun kamu akan tunjuk kalau benda tu dekat, kita mesti sebut ini. Kalau benda tu jauh, kita akan sebut dia itu. Itu tu adalah untuk lil ba'id. Yang ni, yang kedua lil ba'id. Mana lil ba'id punya? Okey, ni. Lil ba'id punya. Lil ba'id pun sama, dia ada muzakkar muannas dan dia ada mufrad musanna dengan jamak. Okey, kalau muzakkar, kalau nak menunjukkan seorang lelaki yang jauh, itu pelajar lelaki. Contoh, kita akan sebut zalika untuk seorang lelaki. Kalau seorang perempuan yang jauh, itu pelajar perempuan. So kita akan sebut tilka. Alright, itu kalau seorang. Lepas tu tukar je lah nanti. Kalau dua orang dia akan jadi zanika untuk lelaki, untuk perempuan akan jadi tanika. Kalau ramai lelaki dan perempuan yang jauh kita akan panggil ulaika. Kalau yang ramai untuk lil qarib tadi haula. Jangan tertukar ni. Haulai. Kalau yang jauh kita panggil mana yang jauh? Ulaika. Alright, boleh? So sekarang ni Ustazah ada jumpa satu video yang mana mungkin dengan video ni dengan penerangan daripada video ni kamu lebih jelas ke. So kita akan tengok video sekejap. Video pengajaran isim isyarah. Mungkinlah daripada video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi ul isyarati. Ismu isyarah ni kita akan belajar. Baik, asmaul isyarati. Okay, yang pertama lil qaribi, untuk mengenai baju ini, kerusi dekat dengan kita. Okay, lil ba'idi untuk menunjukkan satu perkara, satu benda yang jauh. Itu isyarah lil qaribi. Pertama, kata juk kepada yang berakal ni kepada manusia. Sebab manusia, bagaimana kita nak menggunakan kata tunki. Ini seorang guru. Okay, lil qaribi dahulu. Okay, ukat ini lelaki, jadi kita akan sebut satu ini seorang lelaki, sebut untuk dua orang lelaki. Rajulan. Okey, kalau kita nak kata ini tiga orang, rijalun, haulai rijal, pada perempuan. Okay, bagaimana kita ini seorang perempuan. Okey, imra'atun. Okey, imra'atan, hatani, haulai. Baik, kita satu lelaki anas. Baik, yang pertama talibun. Okay, hazatu ini, talibun tu seorang pelajar lelaki. Baik, bagi perempuan mufrad muannas. Okay, hazihi seorang. Okay, hazihi talibatun. Okey, apa perbezaan antara talibun, perkataan talibun dengan talibatun? Apa penambahan huruf dia daripada muzakkar kepada muannas? Lelaki tak ada tambah marbutah. Okey, ini adalah perkara asas yang kamu kena tahu. Perkara yang paling simple. Bila lelaki, dia akan talibun, tak ada tambahan apa-apa huruf pun. Tetapi bila perempuan, masih lagi talibun tetapi kita tambah marbutah dekat belakang. Kalau perempuan, perkataan yang nak merujuk kepada perempuan mesti ada marbutah dekat belakang. Okey, so dia jadi daripada talibun, dia jadi talibatun.
Ini bagi muzakkar musanna dan musanna muannas, dua lelaki dan dua perempuan. Hadzani talibani, ini dua orang pelajar lelaki. Hatan. Okey, kalau dua orang, apa tambahan huruf dia? Alif nun. Alif nun. Kamu tengok yang lelaki ni dulu. Dia jadi tadi talibun. Sekarang dia jadi talibani. So tambahan huruf dia dekat sini yang diwarnakan hijau ni. Alif dengan nun. Sama juga dengan perempuan. Asalnya seorang perempuan tadi adalah talibatun. Akhir dia adalah ta marbutah dekat belakang. So dia jadi talibatani. Ta ni dia akan jadikan ta terbuka lah sebab dia nak bersambung dengan alif dan juga tambahan huruf dia dekat belakang adalah nun. Ini kalau dua orang. Perempuan. Ini ramai. Jamak perempuan bun. Baik ni untuk zalika rajulun. Kalau untuk seorang. Untuk tiga orang lelaki, ulaika. Zalika rajulun. Zalika rijalun. Baik, perempuan sat'atun. Tanika imra'atani. Ulaika nisa'un. Contoh lain untuk yang jauh. Zalika tilka talibatun, itu seorang pelajar perempuan. Dua lelaki dan musanna muannas. Zalika talibani. Dan untuk tiga lelaki dan tiga perempuan, pelajar lelaki, ulaika talibatun, itu pelajar-pelazani, haulai, hazihi, hatani, ulaika. Ikan ni yang kan contoh macam tak berakal yang tiada akal selain daripada manusia. Selain daripada manusia, kita panggil dia Baik, untuk selain daripada dua sama sahaja. Okey, untuk tiga sahaja dia berbeza. Yang pertama untuk satu meja, hadza maktabun. Okey, sama saja seperti yang maktabani. Okey, yang berbeza pada ramai ini benda, hazihi makatib. Okey, tapi untuk yang tidak berakal, ramai hazihi. Okey, tiga butuh contoh. Okey, dapat tak tadi perbezaan antara lil akil dengan li ghairil akil? Kalau yang berakal tadi, kalau ramai, yang dekat kita panggil dia haulai. Tetapi bagi yang li ghairil akil, benda-benda yang tak berakal seperti benda pen, pembaris ke ataupun haiwan ataupun binatang, kita tak panggil dia haulai kalau ramai. Kita akan tukar dia menjadi hazihi. Itu perbezaan dia kepada lil akil dengan li ghairil akil. Jadi hazihi mistoratani. Okay, dan kalau banyak kita guna hazihi masatiru. Kalau banyak bukan haulai. Baik, kita tengok contoh bagi ismul isyarati lil qaribi li ghairil akili. Okey, hadza kursiyun, ini satu kursi. Hadhihi baqaratun, ini lembu. Hadzani kursiyani, ini dua kursi. Hatani baqaratani, ini dua ekor lembu. Okey, apabila menjadi banyak, untuk bilangan yang banyak, tiga atau lebih, kita tidak gunakan hauli. Karasiyun, hadihi baqaratun. Kita tengok pada jauh pula. Dia jauh juga, yang pertama dan yang kedua sama seperti yang berakal. Okey, tetapi yang ketiga kita akan menggunakan tilka. Zalika maktabun, zalika maktabani, tilka makatibun. Okey, tilka mistoratun, tanika mistoratani, tilka masatiru. Okey, contoh lain bagi ismul isyarati, tapi ini lil ba'idi, dia untuk yang tidak berakal, yang jauh. Okey, kita nampak ada lembu dekat padang jauh, macam mana kita nak sebut? Zalika kursiyun, itu satu kursi. Tilka baqaratun, itu seekor lembu. Okey, berapa kursi? Dua. Tanika baqaratani. Tanika baqaratani, itu dua ekor lembu.
kerusi-kerusi. Tilka baqaratun, itu lembu hadis. Alright. Habis sedikit pembelajaran secara yang ditentangkan oleh video tadi. Alright. So sekarang ni Ustazah nak kita recap dulu sikit sebelum kita pergi kepada latihan. Okey. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Kata tunjuk dia terbahagi kepada bawah kata tunjuk tu dia terbahagi kepada dua. Yang pertama lil qarib dekat dan yang kedua lil ba'id jauh. Okey, kalau dekat kita bahasakan kita biasa cakap kalau dekat ini. Kalau jauh kita nampak benda yang jauh, kita takkan sebut ini. Kita akan cakap itu. Alright, so kita tengok, kita ulang sikit. Untuk lil qarib, kita ada seorang lelaki kita akan panggil Hazah. Kalau seorang perempuan kita akan panggil Hazihi. Kalau dua lelaki yang dekat. Hazani. Dua orang yang jauh, yang perempuan yang dekat. Hatani. Okey, lelaki dan perempuan. Kalau ramai yang dekat kita akan guna haulai. So sekarang kita tengok lil ba'id untuk yang jauh pula. Okey, kalau yang jauh untuk seorang kita akan panggil zalika. Seorang perempuan yang jauh tilka. Kalau dua yang jauh Zanika. Dua perempuan yang jauh Tanika. Lelaki dan perempuan ramai tetapi dia jauh. Kita akan guna ulaika. Alright, bagus. So sekarang ni cuba kamu buka buku ni. Ada lagi latihan yang kita tertinggal. Bukan tertinggal lah, yang kita belum buat. Okey, hari itu kita dah pernah buat latihan yang imtihan akhir sana, betul tak? Kita dah buat kan? Latihan Ustazah dah suruh buat. Ustazah kita dah bincang kalau tak silap. Kita buat dalam kelas dulu. Muka surat 33 dah buat kan? Betul? 33 dah. Okey, itu Ustazah minta kamu habiskan satu set soalan hari tu 33 sampai sepatutnya kamu dah habiskan sampai 41. Berapa? 41. 41 kah? Kan? Sampai 44. Kamu mesti habiskan sampai 44. Yang bahagian ketiga tu adalah bahagian karangan. Yang ini dah pernah jawab dah, kamu cuma kena cari dekat latihan yang belakang-belakang tu je. Okey? Okey, untuk hari ini kamu tengok ada muka surat bermula muka surat 45. Ni 45. Okey, kamu nampak dekat atas tu ditulis Jakim, betul tak? Betul. Okey, Ustazah bagi tahu kamu. Ini adalah format soalan UPKK. Kalau soalan daripada Jakim ni bermaksud soalan ni adalah soalan bentuk UPKK. UPKK yang abang kakak kamu tengah buat dekat darjah 5 dengan darjah 6 sekarang ni. Okey, diorang tengah buat latihan-latihan yang berbentuk macam ni lah. So kamu pun kena biasakan latihan-latihan yang macam ini sebab tahun depan kamu akan selalu jumpa latihan yang berbentuk macam ni. Alright, tapi untuk hari ini berbaki masa lebih kurang 15 minit. Ustazah tak nak buat lagi 45, 46, 47, 48 tu. Kita ambil latihan yang isim isyarah pada muka surat 52. Layan yang terakhir dah, 52. Jumpa? Ya. Okey dah. 52 tapi yang belah hujung dah. Nampak tak dekat atas tu dia ada tulis Asmaul Isyarah. Jumpa. Yang tepi ni. Yang tepi ni Okey, kita akan bincangkan soalan yang dekat tepi ni. So, semua sila bersedia. Yang ini adalah latihan tajuk Asmaul Isyarah lah, isim isyarah. Semua dapat tu, saya tak takut sebab bila format UPKK ni, soalan dia memang muka surat akan pecah dua macam ni.
Latihan dia akan pecah dua macam ni. Kamu kena biasakan. So sekarang kita nak pakai pecahan yang sebelah sini, yang hujung ni. Yang asmaul isyarah sahaja. Okey. Okey, kita tengok. Asmaul isyarah soalan nombor 4 bermula dengan soalan nombor 4 dekat atas tu. Okey, siapa nak baca dan cuba berikan jawapan? Azalia dululah. Sayyaratun kabiratun. Okey, sayyaratun, first kali bila keluar soalan asmaul isyarah, kamu kena tentukan dulu. Sayyaratun, tengok ada ta marbutah. Kabiratun ada ta marbutah. Bila ta marbutah, dia merujuk kepada Perempuan. muannas. Perempuan lah muannas, tetapi satu. Mufrad muannas. So kalau mufrad muannas, kamu rujuk balik dekat sini, dia mesti dekat kategori lil ba'id. So kamu cari yang mana kalau dia mufrad tetapi dia muannas. So jawapan dia akan jadi apa? Dia mufrad satu sebab dia sayyaratun je, bukan sayyarotani. Dia sayyaratun. So dia akan jadi apa dia Azala semula? Tilka. Tilka. Betul tak Erdina? Tilka. Kenapa tilka? Okey, bagus Azalia. Sebab kalau kamu tengok balik kotak-kotak ni, kamu tengok dia mufrad. Mufrad, tengok sini sifir dia. Mufrad, tengok Sazah. Dia mufrad. Lepas tu kamu tengoklah mana muannas. Ni muannas kat sini. Mufrad, muannas. So jawapan dia kat sini. Tilka. Okey, pandai. Okey, seterusnya nombor 2 Erdina. Asadun ya'ishu fil ghabah. Asadun singa. Bila singa, adakah dia asadun ataupun kamu nampak asadatun? Dia asadun kan? Asadun ni seekor singa. Bila seekor singa, jadinya dia mufrad. Mufrad muzakkar. So kamu tengoklah dekat sini mana mufrad muzakkar. So jawapan dia jadi apa? Alif ke, ba ke, jim ke, dal? Dia jadi apa? Dina. Dia sama je macam Azalia tadi. Tapi Azalia tu muannas, perempuan. Yang asadun ni satu singa, seekor singa, jantan lah. Mufrad muzakkar. So dia jadi apa? Dina, jawapan dia. Dia sebelah muannas je. Ni kamu kena tengok balik rujuk kat sini. Tengok dia mufrad tetapi yang asadun ni muzakkar. So mana mufrad muzakkar? Zalika. Zalika, pandai. Lama nak tunggu jawapan Ildina ni. Okey, bagus. Jawapan dia zalika. So alif. Soalan nombor 6. Zikri, boleh Zikri? Senang je ni. Boleh. Okey. Tengok soalan nombor 6. Tempat kosong. Tobi batun fi fasli. Doktor. Tobi batun tu doktor. Kamu nampak dekat belakang tu dia ada tamarbutah. Dia ada tamarbutah. Jadinya dia adalah perempuan. So kalau perempuan, ini yang dekat ni. Dekat ke? Sebab ada haza, hazihi, zalika, haza ni. Perempuan. Okey. Yang dekat. So bila yang dekat, kamu tengok untuk dalam buku teks ni yang lil ba'id. Lil qorib ni, lil qorib. Dekat lil qorib, Tobi batun adalah seorang doktor perempuan. So dia mufrad muannas. So jawapan dia kat mana? Apa jawapan dia? Haza ke, hazihi ke, zalika ke, hazani? Zikri. Ya. Apa jawapan dia? Seorang doktor perempuan. So bila seorang doktor perempuan, dia apa? Haza ke, hazihi kat sini. Tengok. Haza ke, hazihi? Haza. Hazihi. Haza ni untuk muzakkar, lelaki. Ni benda yang pertama kita belajar tadi.
Muzakkar, seorang lelaki kita akan panggil dia haza. Kalau seorang perempuan, macam doktor perempuan tadi, seorang perempuan. So kita akan guna dia hazihi. So jawapan dia apa? Alif ke, ba ke, jim ke, dal, zikri? Ba. Okey, jawapan dia adalah ba. Good. Okey, pergi muka surat belakang 53, last sekali punya muka surat. Okey, tengok. Wafiq ismal isyarah bil asma'il munasibah. Suaikan isim isyarah dengan betul. Okey. Cuba suaikan isim isyarah dengan betul. Haza, dia akan pergi dekat. Okey. Ustazah bagi maksud. Naharun, maksud dia, apa maksud naharun? Naharun matahari. Kurrata bola. Kitabun buku. Sa'atun jam. Okay, so haza ni dia merujuk kepada dekat. Lil qorib, dekat. Bila dekat, mesti dia akan tunjuk hadza kitabun. Ini buku. Okay, gariskan hadza kitabun. Hazihi sa'atun. Ini jam. Kenapa hazihi dia pergi dekat sa'atun? Sebab hazihi ni adalah mu'annas. Sa'atun tu dia ada tamar butah dekat belakang. Okey, haza hazihi lil qorib untuk yang dekat. Zalika dengan tilka untuk yang jauh. Naharun. Zalika naharun. Itu matahari. So matahari kan jauh. So kita akan guna itu. Kita tak guna ini. Satu tilka kurrota. Sebab kalau perempuan kan ada tamar butah. Betul. Tilka merujuk kepada muannas, perempuan. Dia ada tamar butah. Alright. Okey. Ya. Seterusnya yang bawah tu. Imla al-faraghat bil asma'il isyarah sahihah. Isikan isim isyarah yang betul. Okey. Ustazah bagi maksud. Bila kamu tahu maksud, so kamu tahulah kamu nak letak dekat ke jauh. Okey. Kitabun buku. Tulis maksud dulu. Kitabun buku. Kursiyun kerusi. Tilmizatun pelajar perempuan. Mirwahatun kipas. Kipas. Oh. Qalamun pen. Safinatun. Ma makna safinatun ada dalam pelajaran buku kamu? Kapal. Pandai. Mujur betul. Okey. Mimsahatun. Peralatan sekolah. Pemadam. Okey, yang ini saya rasa semua boleh kitabun boleh jadi dekat, kursiyun boleh jadi dekat, tilmizatun dekat, mirwahatun kipas. Kalau kipas atas itu ke ini? Tu jauh. Jauh So itulah mirwahatun dia akan jadi itu untuk muannas perempuan. Qalamun pen boleh dekat. Safinatun mesti jauh. Kapal tu mesti jauh. So kena guna yang lil ba'id. Mimsahatun pemadam dia dekat. Ustazah, tilmizun apa? Tilmizun? Tilmizatun. Tilmizatun dekat boleh jadi guna dekat lah. Sebab murid perempuan dia boleh jadi dekat. Ini murid perempuan. So kamu letaklah haza ke, hazihi ke, tilka ataupun zalika. Dia antara 4 tu je jawapan dia. Haza atau hazihi, zalika atau tilka. Kamu kena tentukan jauh ataupun dekat sesuatu benda tersebut berdasarkan maksud yang Ustazah dah bagi tadi. Contoh macam kapal. Kapal mesti jauh. Bila kapal jauh, nombor 6. Kapal dia jauh tetapi dia ada tamar butah. So jawapan dia adalah
Tilmiz. Nombor 6 tu. Mestilah tilka. Sebab dia adalah jauh. Mufrad, satu yang jauh. So kita letak tilka safinatun. Okey, kitabun dekat. Satu buku yang dekat. Muzakkar apa dia? Hazah ke hazihi? Kenapa pula hazihi? Kitabun. Bukan Haza. Haza kitabun. Kursiyun. Ini kerusi. Kat depan kita ada kerusi. Ini kerusi. So haza ke hazihi kalau kerusi? Haza. Haza. Kamu jangan tertukar. Haza untuk muzakkar. Hazihi hanya untuk perempuan yang ada ta marbuta. Jangan tertukar. Haza dengan hazihi ni tahun 1 dah belajar dah. Saya tak tarik telinga seseorang ni kan. Okey, so nombor 1 dengan nombor 2 kita letak haza. Nombor 3. Tilmizatun. Haza ke hazihi? Hazihi. Hazihi. Mirwahatun. Zalika ke tilka? Tilka. Tilka sebab dia ada ta marbutah. Okey, nombor 5. Qalamun. Haza ataupun hazihi? Sekejap. Apa? Qalamun bukan qalamatun. Haza. Haza. Safinatun. Zalika atau tilka? Dalika. Tak. Tilka. Tilka. Mimsahatun. Haza atau hazihi? Mimsahat. Hazihi. Okey, bagus. Dapat ke tak dapat? Ustazah bagi sekali je. Tak dapat, nasib kamu lah tanya siapa yang dapat pula. Nanti boleh tengok rekod. Tengok ke? Okey, last. Latihan yang last, dia dah ada bagi jawapan. Uktub asma'ul isyarah al-munasib. Letakkan isim isyarah yang betul. Okey, tengok betul-betul. Yang ini keliru sikit. Kamu yang ini semua yang ini semua lil qarib yang dekat. Okey. Muslimun sol. Senang sangat ni sebenarnya. Muslimun solihun. Yang atas ke yang bawah? Yang atas tu pilihan jawapan, yang bawah tu soalan dia. Okey, dalam pilihan jawapan tu ada haza, hazani, haulai, hazihi, hatani. Semuanya itu adalah lil qarib yang dekat. Okey, tengok soalan dekat bawah. Muslimun solihun. Muslimun solihun adalah seorang muslim yang soleh. Kalau seorang muslim yang soleh, Soleh lelaki. Seorang muslim yang soleh. Haza. Letak dulu nombor 1 dekat kotak atas pilihan jawapan tu. Dekat haza tu letak nombor 1 dulu. Jangan tulis lagi lambat. Okey dah. Okey, nombor 2. Muslimatun solihatun. Muslimatun. Apa pula hazani? Seorang perempuan yang soleh. Hazihi. Hazihi. Bagus. Nombor 3. Muslimani solihani. 2 orang muslim yang soleh. Kalau 2 orang muslim yang soleh? Hazani. Hazani. Pandai. Muslimatani solihatani. 2 orang perempuan yang soleh. Hatani. Bagus. Dan yang terakhir muslimatun solihatun. Ramai perempuan-perempuan yang soleh. Haulai. Okey, dapat jawapan? Dapatlah kalau Ustazah bagi maksud kan. Kalau Ustazah tak bagi maksud tu ngangalah dekat situ nak cari jawapan dia kan. Kamu ni. Okey, macam mana kamu nak tahu maksud? Kamu tengok je tambahan huruf tu ada ke tak. Contoh, muslimun. Muslimun tak ada tambahan huruf. So, dia adalah lelaki. Muslimatun. Ada ta marbutah. So, dia adalah seorang perempuan.
Ni muslimah ni tambahan dia alif nun. Muslimata ni tambahan huruf dia ta alif nun. Muslimatun dah tentu jamak. So kamu tengok kat situ je pun kamu dah boleh tahu dah jawapan dia. Okey. Itu adalah asmaul isyarah yang kita belajar untuk hari ni. So kamu punya homework tadi adalah yang tadi je lah yang kita buat sikit tadi tu. Hantar kat Google Class ke mana? Ada 2 muka surat dah siap kan? Tinggal nak isi jawapannya kan? So kamu siapkan, kemudian nanti snap gambar hantar dekat Google Classroom. Boleh? Okay. Boleh? Alright, Boleh. Azalia baca doa habis belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha wa min du'anin la yusma wa min ilmi la yanfa wa na'udzubika min ha'ula'il arba. Amin. Amin. Okey, sekian kelas kita. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Salam.